bagaimana nak mengoptimalkan respons badan kita supaya bila kita dah kena cucuk tu, kita akan hasilkan antibody dengan sebanyak-banyaknya yang mungkin. Supaya bila kita jumpa betul-betul dengan kuman ataupun virus COVID ni, insyaAllah badan kita dah, orang kata, bersiap sedia. Perkara yang pertama yang anda harus lakukan sebelum pergi ambil vaksin, kena tidur dengan cukup. So, tidur cukup berapa lama? 7 jam. Kajian-kajian lampau lah pada tahun 2002 contohnya, kajian tentang vaksin influenza A. Mereka yang tak cukup tidur ni, dia punya respon nak menghasilkan antibody 50% aja. Satu lagi kajian pada tahun 2012 melibatkan 125 orang yang dicucuk vaksin hepatitis B, kadar penghasilan antibody itu berkurangan. Waktu tidur ni sebenarnya kan saja repair kerosakan-kerosakan badan kita yang berlaku sebelumnya. Dia juga regulate balik kita punya hormon, kita punya metabolism, termasuk pun memperkuatkan sistem imun. Dan kalau ikut International Journal of Behavioral Medicine tahun 2020, ini juga tentang vaksin flu influenza tadi, dinasihatkan bukan saja sebelum ambil vaksin tu kena tidur cukup, tapi selepas ambil vaksin tu pun kena cukup tidur. Jangan tak cukup tidur. Poin yang kedua, jangan stres-stres, jangan marah-marah, jangan murung-murung sebelum kita cucuk vaksin. Ini kajian daripada perspektif of psychological science yang juga diterbitkan pada tahun ini, menunjukkan bahawa keadaan stres, keadaan murung, termasuklah gaya hidup yang tak sihat, bukan saja akan menurunkan tahap sistem imun kita, dia juga akan menurunkan respons badan kita terhadap vaksin. Dia juga akan meningkatkan lagi kesan tindak balas vaksin tu kepada badan. Sebab tu kena ready mental. Nombor 3 ni mungkin ramai orang tak tahu. Setengah-setengah orang sebelum dia pergi vaksin, sebab dia takut dia telan ubat tahan sakit. Ini adalah kajian. Saya nak bentangkan bahawa tak digalakkan. Jangan makan sebelum pergi cucuk vaksin. Dan kalau boleh selepas tu, kalau boleh tahan sikit-sikit. Kalau teruk sangatlah, demam, gigil, apa begitu, hari kedua tu baru kita telan Panadol. Itu adalah apa yang disyorkan oleh pakar lah. Ubat tahan sakit ataupun bahasa sains NSAID, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Contohnya Ponston, Synflex, Voltaren, Celebrex. Jangan telan. Vaksin ini bertindak dalam badan dengan menghasilkan jenis bahan namanya prostaglandin. So prostaglandin ni yang akan menimbulkan tanda-tanda seperti flu-like syndrome, dan penghasilan prostaglandin sebelum dia merangsang penghasilan immune response yang lain sebenarnya digalakkan oleh sejenis enzim namanya COX 1 and 2. Ubat tahan sakit yang kita makan ni menghalang penghasilan enzim COX 1 and 2 tu. Maksudnya prostaglandin tak dapat dihasilkan dengan baik. Mungkin menjejaskan sistem ataupun respons kepada sistem imun kita. Tapi apa yang paling selamat yang dah dapati oleh sains, bukan Ponston, bukan ubat tahan sakit NSAID tu, kita telan Panadol. Panadol kan kita semua tahu, paracetamol. So dia dapati paracetamol ni juga inhibit ataupun dia juga mengurangkan COX ataupun cyclooxygenase tadi, tapi tak teruk sangat sebab dia bertindak melalui central nervous system. Perkara yang keempat, dia melibatkan ubat juga. Sebab ubat ni kadang-kadang diberi kepada pesakit gout, pesakit sendi, pesakit asma. Mungkin diorang tak sedar pun diorang makan ubat tu. So kita tak tahu sebenarnya ubat tu adalah steroid. Steroid ni tergolong dalam golongan apa? Immunosuppressant ataupun ubat yang menurunkan sistem imun. Ada satu kajian yang menunjukkan mereka yang makan ubat spesifik untuk immune suppressant ni, dia boleh mengganggu kita punya B cells. B cells tu adalah sel yang menghasilkan antibody dalam badan sampai benda tu jadi kosong selama 6 bulan. Tak ada antibody selama 6 bulan. Cucuklah vaksin macam mana pun, tak keluar antibodinya. Yang saya nak sentuh sebenarnya ialah ubat steroid. Juga immunosuppressant, namanya yang selalu diberi di klinik, prednisolone ataupun dexamethasone. Ubat prednisolone ni selalu digabungkan dengan ubat tahan sakit. Kalau pesakit gout datang ke klinik, biasanya lah nak bagi efektif sikit, ubat tu berkesan, doktor akan bagi prednisolone. Sebab dia bergabung dengan NSAID, memang gout ke apa benda tu memang cepatlah kurang bengkak, kurang sakitnya. Termasuklah penyakit sendi.
Dan satu lagi digunakan untuk sakit asma. Okay, anda mungkin tak perasan ubat tu steroid. Sebab tu penting anda kena beritahu doktor kan ubat-ubat yang anda makan so that doktor tahu. Tapi orang tanya saya pula, bukankah kalau masuk kena COVID tu doktor akan bagi steroid? Kita kena faham apabila anda kena COVID positif, okay, salah satu keadaan yang boleh menjejaskan kesihatan ataupun mungkin nyawa anda ialah disebabkan oleh inflammation. Sebab tu doktor kena bagi steroid nak lawan inflammation tadi. Itu untuk rawatan. Tapi yang saya cerita ni lebih kepada untuk nak pergi vaksin. Macam mana nak kena pasti? Pil ni dia warna putih, kecil-kecil, tapi bila telan memang pahitnya yang amat. Dan nombor 5 memang bukan untuk umat Islam, lebih kepada mereka-mereka yang mengambil alkohol. Seorang profesor daripada University of Maryland, Profesor Christopher Thompson, dia katakan seelok-eloknya seminggu sebelum pergi vaksin dan seminggu selepas pergi vaksin elakkan alkohol. Dia juga dapat merendahkan immune response. Dia akan menyebabkan terhasilnya molekul-molekul keradangan, inflammation ataupun pro-inflammation. Mereka yang minum alkohol ni boleh menjurus kepada masalah dehydration, kurang air. Air tu penting tau, nak pergi vaksin kena minum air cukup.